Pendidikan rukun negara dijadikan agenda teras kerajaan bagi pembentukan negara bangsa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Dilela Kadir dalam Berita Tengah Malam. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mahu pendidikan rukun negara dijadikan agenda teras kerajaan. Ini penting bagi memastikan pembinaan negara bangsa dalam negara majmuk seperti Malaysia berhasil. Kementerian Perpaduan Negara dan juga Kementerian Komunikasi dan Multimedia boleh menerajui pelaksanaan agenda ini menerusi pelbagai program, inisiatif dan juga aktiviti di bawah kementerian dengan kerjasama badan-badan bukan kerajaan, pihak swasta dan juga masyarakat sivil. Saya percaya jika usaha yang bersungguh-sungguh digemling oleh semua pihak, maka kita akan berjaya menyemarakkan penghayatan prinsip dan nilai rukun negara demi untuk mengeratkan perpaduan rakyat di negara kita. Perdana Menteri berucap pada majlis sambutan ulang tahun ke-50 Rukun Negara di Putrajaya. Logo Rukun Negara dan stem khas Rukun Negara. Dalam pada itu, logo rasmi sambutan Jubli Emas Rukun Negara dilancarkan Perdana Menteri. 5 jalur menggambarkan 5 prinsip Rukun Negara. Bulan dan bintang pula melambangkan prinsip kepercayaan kepada Tuhan. Manakala tengkolok berkerawang bulan dan bintang simbolik prinsip kesetiaan kepada raja dan negara serta keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Angka 50 dan warna biru pula melambangkan amalan perpaduan dalam kesopanan dan kesusilaan. Sementara itu, golongan belia yang ditemui berpendapat prinsip rukun negara merupakan tonggak penyatuan masyarakat. Justeru kelima-lima prinsip itu bukan sahaja perlu dilafaz, malah dihayati sepenuhnya. Kepentingan rukun negara bagi mengekalkan perpaduan antara kaum yang berbilang bangsa di negara Malaysia amat penting kerana bagi menjamin keamanan negara Malaysia kita. Rukun negara sangat penting kepada kita kerana dia ialah telah dijadikan sebagai pegangan kepada kita supaya kita dapat supaya rakyat Malaysia dapat setia kepada negara kita tanpa kira pelbagai kaum. Menurut saya, rukun negara penting kepada kita untuk memastikan negara sentiasa aman dan tidak berlaku apa-apa kekecohan dan dapat mengeratkan hubungan antara kaum lain. Perwakilan pelajar universiti berpendapat penghayatan 5 rukun negara itu amat penting bagi generasi muda dalam mendepani cabaran semasa. Ia sebagai persediaan pelapis pemimpin negara akan datang. Sebagai anak muda khususnya, saya pesan kepada diri saya dan juga rakan-rakan mahasiswa saya yang berada di luar sana, mulakan dengan diri kita ini untuk kita memupuk dan juga menanamkan kesedaran rukun negara di dalam diri kita sendiri. Sebab apa? Sebab kita ini adalah generasi muda, kita adalah generasi pelapis pemimpin negara pada masa akan datang. Okey, sebab itu kita perlu fahami dan kita perlu hayati. Okey, kerana tugas kita untuk memahamkan pula masyarakat di luar sana berkenaan dengan kepentingan untuk kita beramal dengan rukun negara, kepentingan untuk kita memahami konsep rukun negara itu. Prinsip terkandung di dalamnya hendaklah didukung dan dipraktikkan kerana kita tidak boleh memandang ringan akan kestabilan, keamanan, keharmonian yang dicapai setakat ini. Amat penting bagi kerajaan untuk terus memperkasakan rukun negara bagi menerangkan kepada rakyat, terutamanya generasi muda, apa makna sebenarnya yang terkandung, mengapa ianya diwujudkan.
6 kes baharu COVID-19 dicatatkan setakat 12 tengah hari tadi. Kesemuanya merupakan kes import yang mendapat jangkitan di luar negara melibatkan 5 rakyat tempatan dan seorang pemas tautin tetap. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham dalam satu kenyataan memaklumkan tiada kes penularan tempatan dilaporkan. Jumlah kes aktif dengan keboleh jangkitan pula berbaki 63 kes. Sehingga kini terdapat 2 kes yang sedang dirawat di unit rawatan rapi. Tiada kematian dilaporkan. Perdana Menteri bangga dengan semangat kerjasama dan perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia bagi membantu kerajaan menguruskan wabak COVID-19. Tan Sri Muhyiddin menyifatkan keberhasilan pengendalian wabak sebagai kejayaan bersama. Paduan rakyat adalah amat penting, lebih-lebih lagi ketika negara kita berhadapan dengan krisis. Saya amat terharu sebenarnya dengan semangat perpaduan yang ditunjukkan oleh seluruh rakyat Malaysia dalam menghadapi wabak COVID-19 baru-baru ini. Dan tidak keterlaluan jika saya katakan perpaduan sedara-sedarilah yang telah membolehkan kerajaan mengurus wabak ini dengan berkesan dan dikatakan antara yang terbaik di dunia. 128 pelajar diploma dan 301 penuntut asas sistem Universiti Malaysia Terengganu UMT akan memulakan pengajian minggu pertama Ogos ini. Manakala penuntut lain akan kembali ke kampus secara berperingkat bermula Oktober. Naib Chancellor UMT, Profesor Datuk Dr. Nur Aini Mokhtar berkata pembukaan semula UMT dibuat selaras pengumuman Menteri Pengajian Tinggi. Pihaknya akan memastikan segala infrastruktur sentiasa berada dalam keadaan terbaik dan mengikut segala garis panduan ditetapkan. Face to face dan juga online learning kita akan laksanakan. Jadi kemungkinannya saya dapat makluman bahawa lebih kurang 45% pelajar tu masih rasa nak belajar dari rumah. Cuma bagi kita dari perkara yang tentang subjek-subjek tertentu yang kita rasakan perlu ada engagement, perlu ada skill latihan-latihan yang perlu face to face, kita akan aturkan di mana perlu. SOP berbentuk video digital juga telah diberikan kepada pelajar sebelum mereka mendaftar. Pembelajaran di UMT akan menggunakan 2 kaedah iaitu secara dalam talian dan secara bersemuka. UMT adalah antara universiti awam yang paling awal dapat menyelesaikan proses pengajaran dan pembelajaran dalam talian dengan 92% penyertaan. Inilah Continuous. 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 Berjalan lancar tanpa insiden yang boleh mengganggu ketenteraman awak. Pada tayara ke kembali. Continuous. Bergerak seiring masa. Continuous. Melangkaui generasi. Berganti teknologi. Continuous. Dari konti radio kini ke paparan visual. Continuous. Toleka Cilung, Samuga Wudagan Galilo. Continuous. Bringing you the latest local news and foreign stories. Continuous. 预计我国目前的透过各种语言和方言 Continuous. Juru berkenaan Gemani Miramum, Gini Lamal. Continuous. Penyalur maklumat utama Malaysia. Inilah Continuous, berita radio anda. Inilah Continuous, berita radio anda. Continuous. Datuk Azhar Azizan Harun sah meletak jawatan sebagai pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR berkuat kuasa 29 Jun lalu. Dalam satu kenyataan media, SPR memaklumkan peletakan jawatan telah diperkenan yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan dimaklumkan melalui surat Istana Negara bertarikh 30 Jun 2020. Sejajar Perkara 114-7 Perlembagaan Persekutuan Dr. Azmi Syarom selaku Timbalan Pengerusi SPR ketika ini akan menjalankan tugas-tugas pengerusi SPR sehingga pelantikan baharu dibuat.
SPR turut merakamkan penghargaan kepada Dato' Azhar atas sumbangan dan khidmat bakti beliau sepanjang memegang jawatan pengerusi. Mesyuarat khas setuju agar aktiviti pawagam secara pandu masuk dibenarkan dengan syarat patuh prosedur operasi standard SOP ditetapkan. Antaranya pengunjung mesti berada dalam kenderaan masing-masing serta penjualan makanan dibuat dalam talian dan diambil secara pandu lalu. Menerusi kenyataan media, Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memaklumkan petugas rela juga perlu ditempatkan untuk mengawal pergerakan pengunjung. Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan akan memperincikan SOP berkaitan. Dituduh menyertai kumpulan pengganas dan mendukung fahaman pelampau. Sementara menanti keputusan mahkamah, mereka yang dikaitkan dengan kegiatan itu ditempatkan di penjara Sungai Buloh. Ikhwan Samsudin menyingkap aktiviti harian mereka di penjara terbabit. Semua orang kena tuduh OKT yang dikaitkan dengan aktiviti pengganas ditempatkan di penjara terbabit. Bagi mengelak sebarang risiko, premis dikawal ketat termasuk pemeriksaan keselamatan dan kesihatan. Menurut Timbalan Komisioner Penjara Sungai Buloh, Rosman Abu Bakar, pelbagai program disusun bagi memulihkan OKT berfahaman radikal. Banyak program-program yang kita aturlah, termasuk daripada pegawai kaunseling kita, pegawai agama kita dan kepakaran lain untuk membantu memulihkan itu. Alhamdulillah, kepulihan mereka itu amat tinggi, amat tinggi dengan ada program-program yang berterusan yang kita laksanakan. Senator Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, Menteri Hal Ehwal Agama di Jabatan Perdana Menteri yang melawat tahanan berpendapat keterbukaan masyarakat dituntut bagi menerima semula OKT ke dalam masyarakat. Setiap manusia ni ada kelemahan dan kesilapan. Tetapi yang paling baik adalah kita sentiasa cuba mengislah dan membaiki diri. Kullukum khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap kamu ni ada silap dan sebaik-baiknya sentiasa bertaubat pada Allah. Jadi usaha ke arah itu kita akan cuba buat dan kita cuba laksanakan. Atas asas inilah kami menyatakan bahawa kami nak seru kepada kaum keluarga, kepada masyarakat setempat, bina mereka, pulih mereka, santuni mereka. Dalam merealisasikan perkara itu, pihaknya akan menyediakan modul buat tahanan bagi membolehkan mereka menjalani kehidupan biasa. Lokasi ini adalah tempat pengakhiran, tetapi bagi mereka yang ingin memulakan kehidupan baru, ia adalah tempat permulaan. Suka saya mengutip kata-kata Hamka, masa lalu adalah nasihat, tetapi kebijaksanaan, kebaikan, kebajikan adalah nasihat yang lebih baik. Ikhwan Samsudin untuk Berita RTM. Majlis Pengurusan Komuniti Kampung MPKK dan Majlis Pengurusan Komuniti Kampung Persekutuan MPKKP akan dijenamakan semula. Ia bakal dikenali sebagai Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK dan Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Persekutuan JPKKP. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Dr. Abdul Latif berkata JPKK akan dikuatkuasakan di 10 negeri ditadbir Parti Kerajaan Persekutuan iaitu Johor, Melaka, Perak, Pahang, Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu, Sarawak dan Labuan. Manakala JPKKP akan dikuatkuasakan di 4 lagi negeri iaitu Negeri Sembilan, Selangor, Pulau Pinang dan Sabah. Di mana mereka-mereka ni, negeri-negeri ni, Sabah, Negeri Sembilan, Selangor dan Pulau Pinang, dia dikawal selia oleh rakan-rakan kabinet saya, iaitu macam Pulau Pinang, Datuk Seri Rizal Marikan, Sabah, Datuk Seri Ronald Candi, di Negeri Sembilan, Saudara Hairi Jamaluddin, dan di Selangor, Datuk Seri Azmin.
mereka inilah yang dipertanggungjawabkan, diperturunkan kuasa bagi membentuk dasar-dasar ekosistem ketua kampung. Penjenamaan semula membabitkan kos RM163 juta setahun. Sebanyak 15,434 JPKK dan JPKKP diwujudkan di seluruh negara, membabitkan 128,930 anggota. Datuk Abdul Latif Ahmad ditemui media selepas majlis perhimpunan bulanan kementeriannya di Dewan Sri Lestari, Putrajaya. Kerajaan Negeri Kedah melancarkan program Kedah Produktif sebagai pemangkin kepada beberapa industri yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Inisiatif itu membolehkan produktiviti pemain industri dapat dipertingkat. Menurut Setiausaha Kerajaan Negeri, Datuk Amar Sheikh Mahmud Naim, Kedah Produktif digerakkan hasil kerjasama dengan Perbadanan Produktiviti Malaysia MPC. Kerjasama turut menghasilkan kaedah pentadbiran negeri secara digital. Perjalanan peningkatan produktiviti tidak hanya terhenti di sini. Pihak MPC dengan pelbagai strategi transformasinya telah membawa delegasi pejabat SUK Kedah ke pejabat SUK Sarawak, pejabat CIDP di Kuala Lumpur dan kemuncaknya ke Georgia untuk perkongsian amalan terbaik dengan fokus utamanya pendigitalan. Bila berucap ketika melancarkan Kedah Produktif secara atas talian. Lebih 24,000 pengguna air di Bacok, Kelantan bakal mengalami gangguan air bermula 13 Julai. Ia bagi memberi laluan kepada kerja pembaikan sistem rawatan air. Menurut Ketua Jabatan Komunikasi Koperat Air Kelantan Sdn Berhad, Mat Nur Awang, kerja terbabit dijangka selesai 22 Julai. Bagi membantu para pengguna, pihak Air Kelantan telah menyediakan 6 lori air yang akan berfungsi daripada 8.30 pagi hingga 12 malam pada tarikh yang dinyatakan. Pengguna disaran menyimpan bekalan air secukupnya. Merompak hasil laut negara. 31 nelayan Vietnam ditahan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM semasa menangkap sotong secara haram di perairan negara. Menurut pengarah APMM Terengganu, Kapten Maritim Muhammad Sufi Muhammad Ramli, mereka ditahan di 4 lokasi berbeza antara 162 batu nautika hingga 166 batu nautika dari perairan Kemaman pada Selasa. Sejumlah hasil tangkapan laut, bekalan diesel, bot dan peralatan menangkap ikan dirampas, kesemuanya dianggar bernilai hampir RM5 juta. Hasil risikan kita ke negara Vietnam ni, kita pergi tanya kenapa you masuk. Kan maklumat yang kita terima memang sotong di negara mereka ni dah habis, dah pupus. Oleh kerana penangkapan ikan secara tuna ganding ni memang merosakkan ekosistem. Tapi kita di sini kan dengan adanya pelantar-pelantar minyak kat sini ni akan yang menjadi sebab ataupun menjadi pusat pembiakan hidupan liar kita, termasuk sotong dan ikan-ikan yang berkualiti tinggi lah berada di sini. Menurut beliau, lambakan hasil sotong menjadi faktor kepada nelayan Vietnam untuk menceroboh dan merompak hasil laut negara bagi pasaran Vietnam. Dalam tempoh PKPP, APMM Terengganu setakat ini telah menahan 12 bot nelayan Vietnam. Kes pengubahan wang haram dan beri kenyataan palsu kepada SPRM. Nasib Datuk Seri Ahmad Maslan sama ada diarah bela diri atau dibebaskan daripada tuduhan akan diketahui 24 Julai nanti. Hakim Mahkamah Session Azman Ahmad menetapkan tarikh itu selepas mendengar hujahan ringkas permohonan tertuduh untuk membatalkan pertuduhan terhadapnya. Peguam Hamidi Muhammad Noh berhujah tuduhan terhadap ahli Parlimen Pontian itu tidak sempurna kerana kesalahan tidak disebut secara jelas dan tidak berasas. Pihak pendakwaan pula berpendapat permohonan itu terlalu awal kerana dibuat sebelum dokumen berkaitan kes diserahkan kepada mahkamah. Keputusan dibuat hakim setelah mendengar hujah kedua belah pihak.
Mengikut pertuduhan, Datuk Seri Ahmad didakwa tidak mengisytiharkan penerimaan RM2 juta daripada Datuk Seri Najib Tun Razak kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri pada 2013. Bekas timbalan menteri itu juga dituduh memberi kenyataan palsu kepada penyiasat SPRM. Seorang ahli politik bergelar Datuk dihadapkan ke Mahkamah Magistrat Petaling Jaya bersama 5 lagi individu atas tuduhan menculik ahli perniagaan Datuk Seri R.R. Mugem. Tertuduh merupakan bekas calon pilihan raya umum ke-13 lalu untuk Parti Keadilan Rakyat. Suspek utama kes, Datuk K. Ramachandran, didakwa bersubahat menculik mangsa dengan niat mendapatkan wang tebusan RM153 juta. Azhari Shahrom Syahimi, Muhammad Durai Abdullah, Sheikh Ismail Syih Hassan, Envik Neswarar dan seorang warga Bangladesh, Kasi Nasrul, turut didakwa menculik mangsa dengan tujuan sama. Perbuatan dilakukan di Bandar Seri Damansara pada 10 Jun. Tiada pengakuan direkodkan daripada kesemua tertuduh. Mereka tidak dibenar diikat jamin. Sebutan semula kes 27 Ogos ini. Dalam kejadian itu, selepas diculik, mayat mangsa ditemukan di kawasan Beluka di Bestari Jaya 27 Jun lalu. Ini pula perkembangan perbicaraan kes bunuh Ketua Pegawai Eksekutif Cradle Fund Nazrin Hassan. Saksi pendakwaan ke-25 Ahmad Edri Abdul Rashid memberitahu Mahkamah Tinggi Shah Alam dia tidak mengetahui sekiranya tin minyak yang diambil dari rumah Nazrin sebelum ini berkemungkinan mempunyai kaitan dengan unsur jenayah. Edri yang juga bekas pemandu Allahyarham Nazrin memberitahu tin minyak tersebut berada di dalam satu bekas putih bersama peralatan mencuci kereta yang lain yang sering digunakannya untuk mencuci kereta Allahyarham dan isteri Samirah Muzaffar. Bekas putih itu diambil dari rumah mangsa selepas seminggu kejadian kebakaran yang berlaku di rumah tersebut dan kemudiannya diletakkan di bilik rehat pejabat Cradle Fund. Ketika ditanya Peguam Bela Tan Sri Muhammad Syafiee Abdullah, Edri berkata ia untuk kegunaan masa hadapan kerana semua peralatan mencuci kereta di dalam bekas putih tersebut dibeli menggunakan duitnya sendiri. Ia termasuk tin minyak tersebut yang dibelinya selepas diarah Allahyarham Nazrin bagi mengisi minyak kereta Samirah yang kehabisan petrol di tepi lebuh raya pada 17 Oktober 2017. Saksi juga pasti tin petrol tersebut telah kosong sepenuhnya kerana isinya telah dituang ke dalam kereta Samirah. Perbicaraan kes bersambung siang ini. Al-Hajju ashhurun ma'lumat. Kata para ulama, tidak ada tempat yang mampu mengubah diri kita. Untuk mengubat kerinduan kita kepada Tanah Suci Mekah, jangan lupa saksikan Salam Baitullah. Walaupun uniknya pada tahun ini kita tidak dapat ataupun tidak berpeluang untuk menunaikan haji, Salam Baitullah sentiasa bersama anda untuk menyalurkan sebarang perkabaran, maklumat dan informasi tentang Baitullah sebagai ibrah, pengajaran dan untuk melepaskan kerinduan. Jangan lupa Salam Baitullah. Berita sukan, menjelang Sukan Malaysia Sukma ke-20 di Johor, pasukan gimnastik Terengganu yang baharu menyambung semula sesi latihan rutin mereka masih tetap menyasarkan 3 pingat emas pada Tamasya Dwi tahunan itu. Menurut Presiden Persatuan Gimnastik Negeri Terengganu Abdul Razak Man Amin, sasaran tersebut masih lagi kekal dan menjadi pemangkin semangat kepada anak-anak buahnya. Pada Tamasya 2 tahun lalu di Perak, pasukan gimnastik Terengganu gagal mencapai sasaran tersebut apabila sekadar membawa pulang 1 perak berbanding di Sukma Sarawak 2016 dengan 3 pingat emas. Di Perak yang lepas, kita sasaran lebih kurang macam itu juga. Tapi bila budak kita masuk final, semua ada injured dalam pertandingan tu. Di saat-saat akhir. Tapi tahun ni mesti maintain at least 3 goal for our state lah. InsyaAllah. Ya, InsyaAllah. Terutamanya daripada lelaki lah.
Sebab budak kita sekarang saya tengok semua dah matang dah. Dah matang. Dan seorang tu dengan tim pasukan kebangsaan, berlatih dengan pasukan kebangsaan di Kuala Lumpur. Abdul Razak berkata demikian selepas Majlis Ramah Mesra Pasukan Gimnastik Terengganu Sukma ke-20. Hadir sama Timbalan Ketua Kontijen 2 Terengganu Abdul Rasid Jusoh, merangkap Pengarah Pelancongan Negeri dan Pengarah Majlis Sukan Negeri Ibni Amin Busuk. Pada tamasya kali ini, atlet gimnas Terengganu mendapat khidmat bekas gimnas negara Ahmad Akramin Osman selaku Ketua Jurulatih. Ini pula persediaan Melaka menghadapi Sukma. Atlet negeri itu dibenar menjalani semula latihan bermula Sabtu ini. Exco NGO Pembangunan Belia dan Sukan Negeri Datuk Muhammad Rafiq Naiza Muhyiddin berkata kebenaran itu selaras dengan pengumuman kebenaran aktiviti sukan dan rekreasi. Dalam tempoh mereka tidak mengadakan latihan ini, prestasi mereka agak sedikit terjejas. Dan kita khawatir sasaran pingat kita pada tahun depan akan juga terjejas. Jadi sebab itu saya mengambil inisiatif untuk meminta Jabatan Belia dan Majlis Sukan Negeri Melaka untuk menulis surat kepada Mesyuarat Jawatankuasa Khas COVID-19 Negeri Melaka, dan mesyuarat jawatankuasa tersebut telah pun bersetuju untuk memberi kebenaran bagi latihan yang melibatkan atlet asalkan ianya mengikut SOP yang ditetapkan oleh kerajaan dan juga MKN. Walau bagaimanapun, sekiranya terdapat keperluan atau cadangan penambahbaikan SOP yang telah dikeluarkan, perkara ini hendaklah dibincangkan dan diputuskan dalam Jawatankuasa Khas COVID-19 Negeri Melaka sebelum dikuatkuasakan sebagai SOP atau syarat tambahan di Negeri Melaka. Beliau berkata demikian selepas majlis penyerahan surat lantikan kepada ahli majlis Majlis Sukan Negeri di Sri Negeri Air Keroh. Selepas 3 bulan berehat, skuad senior bowling kebangsaan memperoleh lampu hijau untuk kembali berlatih seperti biasa di Sunway Mega Lanes. Bagi mematuhi SOP ditetapkan, sesi latihan bagaimanapun berlangsung dalam waktu berbeza. Pemain elit lelaki dan wanita akan menjalani latihan pada waktu berbeza, manakala skuad pelapis akan berlatih pada waktu petang bagi menghadkan jumlah atlet dalam satu-satu masa. Setiausaha Agung Kongres Tampin Bowling Malaysia, Maradona Chok berkata, satu lorong turut dihadkan kepada setiap seorang. Itu to keep them up to the performance level, we will do roll off, begitulah, internal roll off among the bowlers of the elite and the backup to see how they are performing, to keep them competitive ready. I think so far we are okay. We tak akan rush them. We are not rushing them back to full performance. We are just taking our time. Dalam pada itu, juara kejohanan bowling dunia lelaki di Hong Kong, Rafiq Ismail, nyata kini berusaha untuk mengembalikan semula rentak permainannya, terutamanya dari aspek ketepatan balingan. Awal-awal dulu agak macam keras sikit, tapi now dah back in shape. Cuma dari segi tangan tu belum 100% macam betul-betul firm. So itu hanya mengambil masa lah untuk nak firmkan balik tangan. Bila berita tengah malam berakhir di sini, pastikan anda terus kekal bersama wajah dan format baharu semua buletin kami di saluran berita RTM. Tentunya maklumat sahih jenama dipercayai. Jangan lupa patuhi SOP dan jaga kesihatan bagi mencegah COVID-19. Assalamualaikum dan selamat beristirahat.